Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya terbongkar apa tujuan Albert Tay mendedahkan segala-galanya tentang skandal rasuah perlombongan di Sabah. Yang ini ramai yang tak tahu, mungkin media tak pernah beritahu. Rupa-rupanya inilah permainan politik, drama politik sebenar. Kalau bukan politik, belum tentu Albert Tay akan mendedahkan perkara ini. Silap-silap hari bulan, semuanya akan tetap terahsia. Tapi gara-gara politik, rasuah timbul. Gara-gara politik, semuanya timbul. Pemimpin PBS kata Albert Tay mahu monopoli perlombongan di Sabah. Rupa-rupanya, adakah ini adalah puncanya Albert Tay tiba-tiba marah? Adakah dia sebenarnya ingin menjadi taikong di dalam perlombongan di Sabah? Pemangku Presiden PBS, Joachim Gunsalam, enggan mengambil serius isu video tular yang mengaitkannya dengan ahli perniagaan Albert Tay. Dia menjelaskan rakaman tersebut diambil di luar konteks dan menegaskan isu sebenar perlu difahami sebagaimana adanya, yaitu cubaan Tay untuk menguasai sektor perlombongan Sabah melalui rangkaian syarikat proksi. Ya, memang ada video itu, tetapi ia telah disalah tafsir, kata Joachim. Dia menjelaskan klip video yang menunjukkan perbualannya dengan Tay telah disalah erti oleh pengkritik. Menurutnya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tay ialah memohon lesen perlombongan melalui pelbagai syarikat dengan mendekati wakil rakyat adun satu demi satu bagi mendapatkan surat sokongan. Tay pernah berjumpa semua YB, minta surat sokongan untuk mohon lesen perlombongan. Ada yang kata okey dan beri surat itu. Tapi sebenarnya kami tidak pernah minta pun. Dia sendiri yang beri dulu. Jelas Joachim merujuk kepada dokumen berkenan. Isu sebenar hanya menjadi jelas apabila perkara itu sampai ke agensi yang memproses permohonan lesen. Pegawai yang menyemak mendapati Tay mempunyai kaitan dengan 19 syarikat yang dipercayai bertindak sebagai syarikat proksi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci penipu. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum, dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak dengan seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan serta menyeimbangkan sistem imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, menurut Gunsalam lagi, Joachim berkata rancangan itu ditolak oleh pegawai yang bertanggung jawab kerana ia bersifat pengumpulan lesen dan pembentukan kartel yang sekaligus mewujudkan konsortium tersembunyi untuk memonopoli sumber mineral Sabah. Setiap adun tidak tahu bahawa dia, Tay, jumpa pergi adun lain. Mereka tidak tahu antara satu sama lain. Hanya pegawai yang uruskan permohonan itu nampak keseluruhan gambaran sebab semuanya melalui satu pejabat. Bila diketahui bahawa satu individu mengawal semuanya, keputusannya jelas, perkara ini tidak boleh dibenarkan, kata Joachim. Joachim menjelaskan Tay mula mendekati adun terbabit pada tahun 2022 manakala video yang merakam pertemuan mereka dibuat pada tahun 2024 ketika permulaan apa yang disebut sebagai langkah Kinabalu. Dia menegaskan perbualan dalam video itu telah pun salah tafsir. Dia tanya saya dan saya cakap, kalau kamu nak derma kepada parti, saya guna untuk pilihan raya. Saya tak pernah minta daripada kamu, katanya. Joachim menegaskan bahawa sebarang sumbangan tersebut hanyalah sumbangan politik secara sukarela kepada PBS, bukannya rasuah. Mengapa tiada laporan polis? Joachim berkata dia sudah memberikan respon WhatsApp serta kenyataan penuh kepada pihak penyiasat.
Baginya, membuat laporan polis berasingan hanya akan menjadi tindakan berulang dan memberikan kesan buruk dari segi politik. Sebenarnya mereka pun tak minta saya buat laporan. Perkara pertama yang saya kata ialah, baiklah saya bagi semua, katanya merujuk kepada kerjasama. Kalau buat laporan polis lagi, ya sebenarnya akan menjatuhkan imej GRS. Untuk apa? Tak masuk akal, ujarnya. Joakim berkata dia yakin siasatan yang sedang dijalankan akan mendedahkan kebenaran. Kontroversi perlombongan ini timbul ketika Gabungan Rakyat Sabah sedang berdepan isu integriti. Dua adun daripada gabungan itu kini sedang dibicarakan di mahkamah atas tuduhan rasuah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini satu lagi berita gempar untuk PRN Sabah. Kerjasama PBS dan STAR runtuh, luka lama terguris kembali. Adakah dengan ini PBS dan STAR akan mengalami nasib yang teruk dalam PRN akan datang ini? Adakah ini punca kepada kekalahan teruk dua parti ini? Kalau satu ketika dahulu PBS dan STAR mempunyai kekuatan yang solid di kawasan KDMR, tapi kini ada yang mengatakan bahwa sokongan terhadap PBS dan STAR kini mula berkurangan apabila kemunculan beberapa parti baru yang juga sinonim dengan KDMR. Antaranya seperti parti-parti yang lain yang kecil, PIS, Cinta Negara, USNO, KDM, dan Gerakan Bebas. Apabila ini berlaku, mungkinkah ini akan menjadi tanah kubur untuk PBS dan STAR? Adakah kerjasama ini yang runtuh ini menyebabkan mereka kehilangan taring yang sebenarnya? Kerjasama antara PBS dan Parti STAR kini berantakan, sekaligus menyebabkan undi Kadazan Dusun Murut KDM kembali tidak menentu menjelang pilihan raya negeri Sabah yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Undi KDM yang sekian lama berpecah dilihat mula berubah apabila PBS dan STAR menandatangani MOU pada 18 April tahun 2024 untuk tidak bertanding antara satu sama lain. Pemangku Presiden PBS, Joakim Gunsalam, menegaskan bahwa partinya akan terus menghormati perjanjian itu, namun hanya jika STAR berbuat demikian. Persefahaman itu masih wujud dan masih mengikat. Kecuali kedua-dua parti bersetuju untuk membatalkannya, maka ia masih sah. Tetapi jika STAR memilih untuk bertanding menentang kami di kawasan kami, maka ia dianggap terbatal, katanya lagi. MOU yang disaksikan oleh pengerusi GRS Haji Jinor itu dianggap sebagai pencapaian penting dalam usaha menyatukan KDM selepas bertahun-tahun bergelut dengan pertelegahan dalaman. Kedua-dua parti ketika itu menggambarkan MOU tersebut sebagai komitmen untuk memperkukuh gabungan serta mengelakkan perpecahan untuk undi penyokong mereka. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami mahu aman. Tapi sebelum itu izin dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit, sukar sembuh daripada penyakit. Dan akar penyakit bersarang dalam tubuh badan kita. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkannya. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Saudara, menurut laporan ini lagi, selepas Presiden STAR Jeffrey Kittingan menarik keluar partinya daripada GRS dan mengumumkan akan bertanding secara bersendirian, persefahaman itu kini musnah sama sekali. Jeffrey yang pulang dari Kuala Lumpur kelihatan kecewa selepas 5 wakil rakyatnya, timbalan Presiden Elron Angin, Robert Tawik, Abidin Majingkir, Anwar Ayub dan Flavia Eng memilih untuk kekal setia kepada GRS. Dia mengingatkan keengganan PBS untuk berpakat dengan STAR. Ditambah pula dengan isu kepimpinan dalaman parti itu hanya akan mengelirukan pengundi. Jika PBS dan STAR tidak bersatu, pengundi akan keliru dan undi KDM akan berpecah. Kami telah mengajak PBS untuk bertanding secara solo bersama kami.
Tetapi jika mereka tidak mahu, itu keputusan mereka, katanya lagi. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah powerbank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.